Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baiklah, saudara, ini satu kejutan paling hebat yang berlaku dalam PKR. Rupa-rupanya, berita baiknya ialah Nick Nazmi menyatakan mereka hanya berundur dari kabinet, bukan PKR. Padan mukalah mereka yang selama ini cuba nak menghancurkan PKR, yang cuba nak mahu memporak-porandakan PKR. Akhirnya jawapan kepada persoalan besar sama ada tim Rafizi Ramli akan berundur daripada PKR atau tidak, terjawab sudah. Disahkan oleh Nick Nazmi bahwa mereka hanya berundur dari kabinet, bukan PKR. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan sekali-kali mengkhianati perjuangan PKR. Saudara, para pemimpin PKR bukan seperti pemimpin-pemimpin yang lain skinny. Semua yang tidak berguna, yang suka mengkhianat sudah pun keluar daripada PKR. Seperti Zuraida Kamarudin, Azmin Ali, dan banyak lagi lah pemimpin-pemimpin PKR yang kurang berguna itu akhirnya sudah keluar daripada PKR. Jadi yang tertinggal sekarang dalam PKR ialah orang-orang yang kental. Walaupun kalah, mereka tetap bersama PKR, cuma mereka mengamalkan prinsip yaitu kalau kalah, letak jawatan. Nick Nazmi kata mereka hanya berundur dari kabinet, bukan PKR. Ini satu berita baik untuk Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, dan Nurul Izzah Anwar. Nick Nazmi Nick Ahmad yang telah mengumumkan peletakan jawatannya semalam bersekali dengan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli telah pun menegaskan bahawa mereka hanya berundur dari kabinet dan tidak sama sekali akan berundur dari PKR. Ini barulah anak jantan. Ini barulah penjunjung prinsip perjuangan PKR yang sebenar. Mereka tidak akan sesekali berundur daripada PKR. Ini yang terbaik. Kami letak jawatan. Kami tak akan hianati parti, kata beliau menerusi X. Jadi selepas ini, Papa Gomo jangan sibuk-sibuk lagi nak memfitnah, menyebarkan berita yang tidak baik. Kononnya Nick Nazmi, Rafizi Ramli, dan 11 lagi pemimpin PKR nak keluar parti. Itu semua bohong belaka. Orangnya Nick Nazmi sudah pun menyatakan kebenaran. Kenapa pula Papa Gomo yang kamu percaya? Sedangkan Papa Gomo sudah terbukti beberapa kali memfitnah, kalah saman fitnah. Tapi masih juga tak serik-serik. Entahlah apa hukuman yang patut diberi kepada Papa Gomo, barulah dia berhenti memfitnah. Ahli Parlimen Setiawangsa tersebut meletakkan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berikutan kegagalan beliau untuk mempertahankan jawatan naib Presiden PKR. Nick Nazmi dan Rafizi kini sedang bercuti sehingga tarik kuat kuasa peletakan jawatan mereka. Penegasan yang dibuat oleh Nick Nazmi juga sekaligus meniadakan dakwaan palsu bahawa beliau dan 11 ahli parlimen lain akan menarik sokongan mereka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nick Nazmi bercuti hingga 3 Julai. Peletakan jawatannya berkuat kuasa pada 4 Julai. Saudara-saudara sekalian, dakwaan 11 ahli parlimen berpaling tadah itu mengarut. Rafizi, Nick Nazmi letak jawatan kerana jaga adab. Jadi sekarang ini kita pun tak tahulah adakah Papa Gomo rasa malu ataupun biasalah Papa Gomo ni kadang-kadang macam tak pernah rasa malu lah kan. Yang dia tahu sebar saja dan sebar saja. Yang kesiannya tu ialah orang yang menikmati fitnah-fitnah tersebut. Maci-maci, paci-paci, datuk-datuk, nenek-nenek, semua pula yang akan terpalit menikmati bersama fitnah yang ditabur itu. Jadi sekian dulu, disahkan bahawa 11 ahli parlimen yang didakwa mahu berpaling tada, menyokong atau menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim telah menyatakan bahawa mereka tidak akan berpaling tada, dan berita ini berita baik untuk Anwar Ibrahim, berita buruk untuk Papa Gomo. Papa Gomo berhentilah daripada membuat fitnah yang tidak berguna itu. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Peletakan jawatan Rafizi hanya lakonan politik, kata Ahmad Solihin. Wah, macam mana pula
peletakan jawatan Rafizi ini boleh disebut sebagai hanya satu lakonan politik. Oke, mari kita lihat. Tindakan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli meletakkan jawatannya selepas tewas dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat hanya sekadar lakonan politik untuk melarikan diri daripada kegagalan sendiri, katanya. Ketua Penerangan UMNO bahagian Johor Bahru Ahmad Solihin Abdul Ghani berkata, ramai yang teruja dan memuji langkah tersebut kononnya sebagai simbol prinsip dan integriti. Namun hakikatnya ia adalah taktik mencipta persepsi semata-mata. Rakyat jangan mudah terpedaya. Inilah modus operandi bekas propaganda, utama Pakatan Harapan PH yang cuba mencipta naratif kononnya beliau bermaruah, sedangkan sebenarnya ingin mencuci tangan daripada tanggung jawab yang tidak mampu ditunaikan, katanya lagi. Setelah bertahun menyebar fitnah, menghasut rakyat serta menyerang pemimpin UMNO, Barisan Nasional BN, akhirnya apabila diberi peluang menjadi menteri, Rafizi gagal sepenuhnya, katanya dalam satu kenyataan pada Rabu. Sebelum ini, media melaporkan Rafizi dalam memaklumkan telah menghantar surat peletakan jawatannya daripada jemaah menteri kepada Perdana Menteri berkuat kuasa mulai 17 Jun 2025. Beliau akan menghabiskan baki cuti tahunan sehingga 16 Jun 2025. Pada masa sama, baru-baru ini Rafizi yang menyandang jawatan sebagai timbalan Presiden PKR tewas pada pemilihan parti itu apabila kemenangan berpihak kepada Nurul Izzah Anwar. Mengulas lanjut, Ahmad Solihin berkata, tidak ada satupun janji besar yang dikemukakan Rafizi ketika berkempen dapat direalisasikan, termasuk isu berkaitan kos sara hidup, kenaikan gaji dan reformasi ekonomi. Jika benar, beliau berprinsip kenapa tidak meletak jawatan lebih awal, katanya. Perdana Menteri sendiri tidak memecatnya. Ini bukan soal prinsip. Sebaliknya, beliau melarikan diri daripada beban yang tidak mampu dipikulnya, katanya lagi. Ahmad Solihin turut menyentuh pengakuan Rafizi sendiri yang menyatakan beliau tidak selesa dan tidak serasi memegang jawatan sebagai menteri. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan UMNO dan BN supaya tidak mudah terpedaya dengan naratif kononnya, tindakan Rafizi itu berasaskan prinsip yang mulia. Bukankah itu pengakuan kegagalan yang nyata? Rakyat memberi amanah tetapi beliau menganggapnya sebagai beban, di mana tanggung jawab terhadap negara, katanya lagi. Rafizi bukan wira, katanya. Sebaliknya simbol kegagalan, seorang pemimpin yang hanya pandai mencipta persepsi tetapi gagal dalam penyampaian dasar, kata beliau. Akhirnya watak Rafizi hanyalah seorang ahli politik yang petah berbicara, tetapi gagal bekerja, kata beliau lagi. Bukan prinsip yang ditinggalkan, tetapi tanggung jawab, menurutnya lagi. Wow, di ayat yang terakhir, yang dikatakan oleh Solihin, dia kata Rafizi bukan wira, sebaliknya simbol kegagalan seorang pemimpin yang hanya pandai mencipta persepsi tetapi gagal dalam penyampaian dasar. Akhirnya watak Rafizi hanyalah seorang ahli politik yang petah berbicara tetapi gagal bekerja, kata Solihin. Bukan prinsip yang ditinggalkan tetapi tanggung jawab, katanya lagi. Apa pula pendapat Anda tentang ulasan daripada Solihin ini yang mengatakan bahwa sebenarnya peletakan jawatan Rafizi hanya lakonan politik? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Rombakan Kabinet PKR, Selangor tidak terkecuali. Wah, ini betul-betul juga menjadi berita politik yang panas. Adakah benar Menteri Besar Selangor akan digantikan? Susulan keputusan Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad meletak jawatan masing-masing dalam kabinet semalam, kini timbul spekulasi bahwa Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari bakal dilantik ke jawatan persekutuan yang belum diumumkan. Langkah ini boleh disandarkan kepada hujah yang digunakan sendiri oleh Rafizi dan Nik Nazmi berkenan keperluan susunan kabinet mencerminkan keputusan pemilihan PKR. Walaupun Rafizi tewas dalam pemilihan timbalan presiden dan Nik Nazmi gagal merebut jawatan naib presiden,
Amiruddin pula mencatat pencapaian cemerlang memperoleh undi tertinggi dalam kalangan 4 naib presiden yang dipilih. Namun begitu, Amiruddin tidak menunjukkan minat untuk menyertai kabinet persekutuan. Tahun lalu, ketika timbul spekulasi sama, Amiruddin menyatakan hasratnya untuk kekal sebagai Menteri Besar sehingga tamat penggal 2028. Dia menyebut tentang nasihat Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah agar memastikan perpaduan dan kestabilan negeri sebagai sebab utama. Namun jika perancangannya berubah, seorang pengganti perlu dicari untuk mengisi jawatan Menteri Besar. 2 nama berpotensi disebut-sebut calon pilihan Amiruddin dipercayai adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Sepat Burhan Ahmad Shah yang juga merupakan bekas pembantunya. Namun seorang lagi calon yang disebut-sebut ialah Adun Seri Setia Fahmi Ngah yang dipercayai rapat dengan Presiden PKR Anwar Ibrahim. Siapa akan tersingkir selepas pilihan raya negeri Selangor pada 2023? Timbul kabar angin bahawa nama Fahmi turut dikemukakan bersama nama Amiruddin kepada Sultan Sharifuddin untuk dipertimbangkan sebagai calon Menteri Besar. Walau bagaimanapun, peluang Fahmi untuk naik mungkin terjejas sekiranya Amiruddin kekal sebagai Menteri Besar. Terdapat jangkaan bahawa Fahmi akan digugurkan daripada jawatan Exco dalam Kabinet Amiruddin. Sekali lagi, selaras dengan keputusan pemilihan PKR dijadikan alasan. Walaupun dikatakan rapat dengan Presiden Parti, Fahmi tewas dalam perebutan jawatan timbalan Ketua Cabang PKR Petaling Jaya. Dia juga gagal memperoleh tempat dalam jawatan kuasa kepimpinan pusat. Malaysia Gazette melaporkan bahawa atas nama yang sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Fahmi ialah antara nama yang dipertimbangkan untuk menggantikan Fahmi ialah Adun Pelabuhan Kelang Azmi Zaman Huri, Adun Kota Damansara Izwan Kasim dan Adun Lembah Jaya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman, lebih dikenali sebagai Ultimate. Saudara-saudara sekalian, pada pandangan anda semua, apakah Selangor juga akan tidak terkecuali dalam rombakan kabinet PKR itu? Apa nasib Amiruddin Syari selepas ini? Dan yang lebih besar lagi persoalannya ialah apa nasib kepada Rafizi Ramli dan juga rakan pasukannya? Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Adakah benar KJ macam lagu KRU terhangat di pasaran? Mungkin diterima semula sertai UMNO, kata penganalisis. Wah, ini hebat. Penganalisis menyatakan bahawa KJ macam lagu KRU terhangat di pasaran. Mungkin diterima semula menyertai UMNO. Itu analisis para penganalisis hebat. Jadi, saudara, saya nak tanya kepada anda semua. Apa pendapat anda kalau tiba-tiba Rafizi Ramli, Khairi Jamaluddin dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, 3 figura politik muda, membentuk gagasan jajaran baru, membentuk satu himpunan politik baru? Adakah mereka mampu menjadi penentu semula kepada masa depan politik Malaysia? Bayangkan kalau Khairi Jamaluddin, Rafizi Ramli dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bergabung dalam satu parti politik, wadah perjuangan yang sama. Bolehkah itu berlaku? Tiada yang mustahil. Tetapi untuk Rafizi ataupun untuk KJ kembali semula bersama dengan UMNO yang dinyatakan oleh penganalisis ini, itu pun tiada yang mustahil. Silap-silap hari bulan boleh menjadi kenyataan. Khairi Jamaluddin sudah lama berehat. Khairi Jamaluddin sudah lama mahu dipikat. Hampir semua parti politik yang ada di Malaysia cuba memikat Khairi Jamaluddin untuk bersama dengan mereka. Dengan itu dapatlah kita ketahui bahawa Khairi Jamaluddin masih mempunyai pengaruh, masih mempunyai aura tersendiri, masih mempunyai kekuatan luar biasa beliau sendiri.
Dengan kata lain, kalau dia berada dalam satu parti, membawa impak yang besar, perubahan yang besar. Tapi mahukah Khairi Jamaluddin bersama dengan Zahid Hadimidi semula? Karena kita pun tahu, Khairi Jamaluddin mempunyai sejarah yang hampir sama seperti Rafizi Ramli. Rafizi Ramli kalah dalam pemilihan PKR apabila terpaksa berhadapan lawan dengan anak Anwar Ibrahim yang dikatakan hampir-hampir mustahil untuk menang. Begitu juga dengan Khairi Jamaluddin. Ketika pilihan raya yang lepas, Khairi Jamaluddin ada konflik dengan kepimpinan UMNO, terutamanya Zahid Hamidi. Lalu apa yang jadi? Khairi Jamaluddin diletakkan di kawasan parlimen yang hampir mustahil untuk Khairi Jamaluddin boleh menang. Jadi ceritanya hampir sama dengan Rafizi Ramli. Kedudukannya hampir sama, yaitu hampir mustahil untuk mereka menang. Jadi Syed Saddiq Syed Abdurrahman pula sekarang begitu juga ceritanya, hampir-hampir mustahil untuk menang di mahkamah pula. Sekarang ini kes Syed Saddiq Syed Abdurrahman memang senyap saja sebab sudah ada keputusannya yang diumumkan sebelum ini, yaitu Syed Saddiq didapati bersalah tetapi sedang rayuan. Kalau dia kalah lagi rayuan, nah memang Syed Saddiq akan masuklah penjara dengan hukuman penjara dan sebatan. Masih sempatkah Khairi Jamaluddin, Rafizi Ramli dan Syed Saddiq Syed Abdurrahman bergabung? Ataukah betullah apa yang berlaku di jangka ini? UMNO dilihat tidak menolak kemungkinan menerima semula bekas ketua pemudanya Khairi Jamaluddin Abu Bakar menyertai pucuk pimpinan parti berkenan kerana figura itu masih mempunyai aura dan pengaruh kuat dalam kalangan rakyat, kata pensyarah kanan Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.